This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni sebenarnya kita banyak dah belajar itu. Cuma hari ni banyak saya akan ulang tajuk yang awak dah belajar masa tingkatan 2 atau 3. Okey, hari tu saya dah banyak ajar pembesaran. Okey, untuk penjemahan, awak nampak penjemahan dekat slide ni? Okey, untuk penjemahan 3 ni sebenarnya ada beberapa. Antaranya ialah translasi, putaran, pantulan, dan tingkatan 5 ni awak hanya belajar pembesaran. Jelas tak suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Okey, sebab saya pakai juga handset ni, tapi kalau saya buka handset saya kan bergema kan. Okey, untuk hari ni kita tengok dulu yang awak dah belajar. Sebab pembesaran saya tak risau sangat. Yang saya risau yang awak dah belajar masa tingkatan 2 atau 3 tu, adakah awak masih ingat atau tidak. Okey, tadi cikgu ada bagi file. Kalau awak tak sempat print, boleh print kemudian lah. Awak tengok dulu saya buat macam mana guna PowerPoint, macam mana nak buat 3 yang ini, iaitu translasi. Saya hari ni fokuskan sebenarnya translasi yang awak dah belajar tingkatan 2 atau 3, putaran pun awak dah belajar sebenarnya, dengan pantulan, 3 benda ni. Dan kalau sempat saya akan buat pembesaran nak kira luas lah. Okay, tajuk ni sebenarnya pada saya memang penting lah daripada yang lain. Okay, cuba hari ni kita ulang balik yang awak dah belajar tingkatan 2 atau 3. Lepas tu saya tengok latihan sikit lah. Okay, kita mulakan dengan PowerPoint untuk yang saya bagi awak, saya suruh print tadi. Okay, kalau awak tak sempat print tak apa. Kita tengok dulu macam mana kita buat tajuk yang 3 penjemahan yang awak dah belajar tu. Ni yang awak akan belajar lah. Okay, mula-mula penjemahan tunggal. Tunggal ni maksudnya dia hanya buat salah satu je penjemahan. Sama ada translasi ataupun dia buat putaran, pantulan ataupun pembesaran. Itu tunggal. Okay, bila gabungan penjemahan, gabungan maksudnya dia gabung. Biasanya kita gabung 2. Mungkin dia kata penjemahan AB. Bila dia sebut huraikan penjemahan AB, maksudnya itu ada cara dia. AB maksudnya B buat dulu, baru buat A. Maksudnya mungkin putaran gabung dengan pantulan. Ataupun translasi dengan penjemahan. Nanti kita tengok contoh lah. Dan last kali biasanya kita ada huraian lah. Okay. Okay, kita tengok dulu sementara. Ini dalam file yang saya suruh print. Nanti kalau saya tak boleh tunjuk semualah 1, 2. Nanti lebihnya file tu awak boleh print dan awak try buat. Sebab kat sini awak tak try lagi ni. Sebab kalau awak tak print, awak tak boleh buat lagi. Okay, untuk yang penjemahan yang pertama awak dah belajar ialah translasi. Okay, translasi dia memang bentuk koordinat macam ni. Okay, atas dengan bawah. Tak ada per. Yang pastinya tak ada per. Okay, translasi dia suruh awak buat translasi 3, 2. Okay, kedai photostat tutup. Sabar je lah. Okay, so translasi 3, 2. Atas ni ialah dia bergerak ke kiri, ke kanan. Ingat balik tak? Yang bawah ni bergerak ke atas ataupun ke bawah. Okay, macam nak gerak, okay dia ada bagi titik A ni. Awak tengok dia bergerak Okay, 3, 2. Okay, maksudnya 3 ni positif, dia gerak ke kanan. Okay. Okay, bawah ni 2 dia lah positif, so dia gerak ke atas. Okay, macam nak ingat, atas ni macam awak nak melintas lah, gerak, nak lintas tengok kiri kanan. Okay, ingat SATA, kalau koordinat kanan ni lah positif. Kalau nombor tu positif, maksudnya dia gerak ke kanan. Okay.
Kalau dia negatif, gerak ke kiri. Untuk koordinat bawah tu, okay, untuk gerak atas, bawah. Okay, kalau dia positif, dia gerak ke atas. Kalau negatif, dia gerak ke bawah. Okay, kita tengok pergerakan dia. Okay, awak nampak tak pergerakan dia tadi? Okay, mula-mula dia gerak 3. Okay, 1, 2, 3. Positif ke kanan. Kemudian 2 ni ke atas. So, A prime, nampak tak tanda A titik ni atas ni, koma ni? Itu ialah image. So, baca koordinat dia. Koordinat baca S dulu ya. So, 4, 3. Itulah koordinat image dia. Okay, A ialah objek, A prime yang ada tanda tu ialah image. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, ini jawapan dia. 4, 3. Jawapan kena bagi dalam bentuk koordinat. Okay, yang ada koma tu. So, 4, 3. Kita tengok contoh lain. Ni semua ada dalam soalan yang saya suruh awak print tu ya. Okay, ini 4, negatif 5. So, okay. Macam mana pergerakan dia? 4 positif, dia gerak ke kanan sebanyak 4. Okay, tengok dia gerak 4 Bukan kira titik. Kira pergerakan dia. Step 1, 2, 3, 4. Okay, sekarang ni dia negatif 5. Gerak ke bawah. Untuk bawah tadi gerak atas bawah. Kalau dia negatif, dia ke bawah lah. Okay, kita tengok pergerakan dia. 1, 2, 3, 4, 5. So jawapan dia ialah yang terakhir ni. So dalam bentuk koordinat. Ini dia jawapan dia. 5, negatif 1. Agak-agak awak ada ingat balik tak yang cikgu awak dah ajar tingkatan 3 lah, tak silap saya ni. KSSM ni saya tak hafal lagi syllabus dia, tapi saya tahu awak dah belajar. Okey, harap awak ingatlah untuk tajuk translasi saya tak perlu pergi lama-lama. Saya kalau boleh nak pergi tajuk seterusnya lah. Okey, sekejap Saya tengok tajuk sekejap. Okey. Okey, translasi saya tunjuk yang itu je. Kalau ikutkan banyak, kalau awak tengok awak print nanti, kalau awak print, awak nampak memang banyak latihan situ, awak boleh buat lah, try buat. Kalau nak buat semua hari ni, saya rasa sampai malam tak habis ni. Okey, saya nak tunjuk yang kedua. Okey, ini kesimpulan dia. Okey, nampak tak kesimpulan dia? Kesimpulan dia yang atas ni untuk translasi, ke kanan untuk positif, ke kiri negatif. Kalau yang bawah, ke atas ialah positif. Kalau positif dia gerak ke atas. Kalau negatif dia gerak ke bawah. Okey, sekarang ni kita nak tengok pantulan. Okey, pantulan macam mana pula? Pantulan macam mana? Okey, nampak okey. Pantulan ialah macam cermin tu. Saya rasa sains pun awak dah belajar. Okey. Pantulan ialah macam cermin. Kejap ya. Okey. Pantulan ialah macam cermin. Ni yang kedua tadi translasi, tolong ingat. Ini yang kedua, pantulan dia macam cermin. Cermin maksudnya kita ada, pantulan ni mesti ada garis simetri dia ataupun kita, garis simetri ni ialah yang cermin tu lah. Okey, awak tengok A ni A ni kita nak pantulkan pada garis X sama dengan 3. Awak kena tahulah X sama 3 kat mana. Dia tak boleh main pantul je. So X sama 3 ialah pada paksi X awak ni, okay, ni paksi X, cari 3. So buat garisan, baru awak nampak nak pantul. Garisan ni ialah cermin tu lah. So pantulkan, okay, ada berapa jarak? Objek A ni jarak ke garisan ni ada berapa jarak dia? 2. So dia pun akan jarak 2. So tengok, awak tengok PowerPoint saya, dia gerak macam mana? Nampak? 2 kotak, jadi sebelah sana pun 2 kotak. So baca koordinat dia, itu ialah image. So baca koordinat dia, ini ialah 5, 3. Nampak So 5, 3. Jawapan dia bagaimana yang ini? Okey, untuk pemakaran dia tak akan tengok pun dekat awak punya koordinat ni. Bergerak-bergerak ni. Tetapi kalau saya suruh awak buat. Kenapa nanti saya ceritalah. Okey, ada markah kadang-kadang dekat sini.
Nanti dah nak SPM, saya akan cerita pemakahan pula. Okay, next. Cuba yang kedua. Ini pada X sama dengan 2 pula. Cari dulu mana garis X sama dengan 2. Kadang-kadang dia bagi Y sama dengan 3. Kadang-kadang dia bagi Y sama dengan -4. So ini yang awak kena identify mana satu X sama dengan 2. Okay, tengok kat ini ialah paksi X. Tegak ialah paksi Y. Okay, cari X2. Okay, ni 2. Buat garisan. Objek B, okay, tengok berapa jarak dia dengan paksi? 1 je. So sebelah sana pun akan 1 juga. Okay, so bila awak dapat dia punya koordinat, baca koordinat dia X dulu baru Y, so 1, 2. Okay, setakat ni boleh faham tak kelas? Setakat ni boleh faham? Siapa angkat tangan tu? Hamizi nak tanya apa? Tak dengar suara Mizi. Awak angkat tangan, betul tak tahu? Tahu ke tidak ni? Faham? Faham. Okay. Okay, next. Ini ialah pantulan. Saya pantulan ni sebenarnya tak nak, okay, good Alia. Tak nak lama-lama sebab ni awak dah belajar. Masalah sekarang ialah putaran. Okay, saya buka sekejap tengok ada tak lagi pantulan yang susah-susah sikit, ada tak? Ada satu pantulan yang kadang-kadang, ni Y tak ada masalah. Y dia sebelah sini lah Kalau Y sama dengan -2, cari dulu paksi Y. Okay, pergi dekat negatif. Ini susah sikit, awak kena tengok yang senang. Ni tengok kejap. Ni Y sama dengan 1. Okay, Y sama dengan 1 maksudnya awak kena cari paksi Y. Kita tunjuk ni sekejap Dah lalang kita tengok. Okay, kalau Y sama dengan 1 pula. Y sama dengan 1 macam mana? Okay, cari paksi Y, cari 1 ni. 1 Kalau 2 awak dapat garis 2 lah. So 1 gariskan. Okay, gariskan. Yang saya send dalam file dalam group tu awak print. Kalau tak ada printer, tanyalah kawan awak. Ni PKP pun tak boleh nak bergerak sangat. Okay. Pandailah awak macam mana nak buat tu. Okay, nak salin pun boleh tapi banyaklah Tapi 6 lalai je situ. Awak boleh buat 2 in 1, tak ada masalah. Okay, sekarang ni C kat atas. Kalau garis kat tengah ni, tadi kiri kanan kan kalau pantul. Ini atas bawah lah pantul nampak. Tengok pergerakan dia macam mana. Jumpa garisan ni 1, 2, 3. So dia akan ke bawah sebanyak 3. Ya, saya dah send dalam group tadi. Tengok balik. Kalau tak ada kan saya send balik. So baca koordinat dia. Koordinat image C ialah -3, -2. Okay, ini ialah jenis pantulan kalau Y lah. Okay, ada last saya nak tunjuk yang satu lagi. Ada satu tu, dia guna Y sama negatif sama. Ini dia, ini saya nak tunjuk. Soalan suka keluar ni. Okay, macam mana pula kalau pantul pada Y sama dengan X? Tak ada nombor. Dia garis di lalu asalan Asalan dekat mana? Yang ni. So dia lalu dekat penjuru ni. Ini ialah Y sama dengan X. Okay, tengok pergerakan dia macam mana. Ni objek Tengok. 2. So dia bergerak 1.5 Okay, dia pun bergerak 1.5. So koordinat image-nya ialah, okay, baca 25. 25. Okay, so pantulan ni awak kena pandai untuk penjemaah ni, semua mesti tahu baca koordinat X dan Y. Kalau awak tak tahu baca tu, awak nak baca koordinat yang image ni pun tak tahu. Awak tahu gerak je, nak baca koordinat tak tahu. Koordinat ni dah belajar rasanya form 1, geografi pun dah belajar dulu. Okay, next saya tengok yang seterusnya. Sekejap ya. Okay, pantulan dah habis. Saya terang ambil sikit je. Ni pun dah pukul 9, nampak sekejap je. Okay, sekarang ni ialah putaran. Pantulan pun dah. Okay, ni banyaklah. Bila dah, tadi saya tunjuk awak kalau dia titik-titik tau. Bila dia dah jadi image, okay contoh satu je saya tunjuk awak. Ni, sekejap.
Dah lalang saya nampak. Yang saya guna ajar awak tadi, kalau dia ada point je, titik. Kalau rajah ni maksudnya tiga-tiga akan bergerak. Apa maksud tiga-tiga? 4 ke 5 tak kisahlah. Dia punya bucu-bucu ni semua akan bergerak. Tadi kita ajar awak, saya ajar awak titik je, satu je. Kalau rajah macam mana nak gerak? Ni dia. Tengok ni Y sama dengan 4 Terlupa saya rajah ni. Okay, tengok. Satu-satu awak tengok bucu dia. Kalau awak yang dah tahu, dia dah nampak dah rajah ni, maksud one set akan bergerak. Pantul terus. Tapi yang ini kita yang tak tahu ni, awak yang belum mahir, awak gerak ikut bucu. Okey, contoh macam H, objek H ni. Okey, satu kotak, yang dia ni pun balas satu kotak. Pantul. Okey. Aku tengok gambar dia bergerak. Macam tu. Ibarat macam awak pantulkan dia, lipatkan dia. Macam tu bila nak buat. Okey. Ambil satu je dan satu tu akan efek semua sekali gerak. Boleh faham? Okey, kita tengok yang ni. Saya tunjuk yang satu lagi. Begitu juga dengan Y sama dengan X. Kalau ni okey ini Okey, kalau Y sama negatif X, tadi Y sama dengan X sebelah kanan positif. Kalau negatif X, dia sebelah kiri sini. So macam mana nak pantulkan? Okey, ni objek, L ni objek. Tengok dia gerak satu, dia ni pun gerak satu, tapi yang lain-lain pun gerak sekali sebenarnya. Ni PowerPoint dia gerak sekali lah. Nampak? Semua dia gerak. Bucu-bucu awak tu ikut. Kalau dia dua, sebelah sini pun dua. Okay. Sama juga bucu yang bucu lain. Nampak? Pergerakan dia lah. Dan satu lagi bucu yang terakhir ada 3 kotak. Dia gerak sekali arrow. Nampak? Macam tu. Okay, nanti kalau ada bersemuka, bila ada time kelas tambahan, ada cara lagi senang daripada ni sebenarnya, kita boleh gunalah. Okay, ini untuk yang saya imbaskan balik untuk awak yang tingkatan 2 punya, 3 punya. Okay. Okay, sekarang saya nak tengok putaran putaran yang saya risau. Okay, putaran sekejap ya. Putaran dah 5 dah ni. Okay, kesimpulan dia. Okay, tengok kesimpulan untuk pantulan Tadi translasi. Translasi pun sama, akan gerak semua titik. Kalau ada gambar rajah tu ada 5 bucu, 5 tu gerak benda yang sama. Translasi yang sama. Okay, kesimpulan pantulannya ialah, okay, tengok kalau ada satu kotak, ini pantulan yang garis tengah ni, yang penjuru ni, dia pun gerak satu kotak. Okay, jarak dari objek ke paksi pantulan akan sama dengan jarak dari pantulan ke image. Itu dia punya syarat lah, kesimpulan dia. Dan yang awak nampak dia bergerak tapi dia songsang. Okay, pantul. Okay, so dia dapatlah image M. Kedua, size image mesti sama dengan size objek. Tu yang awak dah belajar congruent lah itu. Tetapi songsang sisi. Means bila awak tekap, dia besar dia sama. Dia tak akan berubah, cuma dia songsang. Okay, opposite. Okay, then nampak yang terakhir, hubungan setiap bucu sepadan antara image dan objek dan sentiasa bersudut 90 darjah tegak dengan paksi pantulan. Maksudnya dia sama je. Kalau awak guna jangka lukis pun boleh. Saya boleh ajar juga jangka lukis tu nanti saya ajar. Okay, untuk putaran. Ini yang kita dah belajar dulu tingkatan, tak tahu lah awak dah belajar. Saya rasa awak mesti dah belajar kan, tingkatan 3 tak silap. Awak boleh buka balik buku awak form 3, tengok macam mana. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum saya pergi putaran? Ramai tak join? 16 orang je, tolak 2, 14. Okay, Douglas, Adham, Nasuha, Nisa. Nisa masuk. Akimi ada? Nazatu, Pang, Sarah, Fatihah, Syahidatu, Ting. Ini je. Daripada 2 kelas, ini je yang dapat masuk. Tak apalah, nanti saya rekod ni, dia orang boleh tengok balik lah. Mungkin ada masalah lain lah kan. Okay, untuk putaran, mesti ada berapa sudut yang diputar
Dan pusat dia macam pembesaran, cuma pembesaran tak ada darjah, tak ada sudut. Pembesaran dia ada faktor skala sebab dia membesar kan. Dan kalau faktor skala pun kena tengok kan negatif ke positif. Tetapi untuk putaran dia ada 180, dia ada 90. Normally biasanya soalan memang akan bagi 90 selalunya lah. Tapi tak jangka lah awak punya KSSM tahun ni saya tak dapat agak macam mana soalan awak. Itu masalah sekarang. Yang form 5 tahun lepas, alhamdulillah lah. Syukurlah yang kelas SV1 tu tak pernah lulus MAT. Hari tu dalam 5 orang lulus. So, saya macam tak percayalah. Tak ada saya target kelas diorang pun lulus. Tu rezeki diorang. Saya harap-harap rezeki diorang akan dapat kat awak jugalah sebab awak pula pun COVID, masalah kekangan COVID ni, cuti panjang dan juga awak ialah silibus baru. Saya harap awak pun akan dapat result yang macam tu lah. Maksudnya soalan taklah jangan susah sangat lah. Itu je yang awak boleh buat. Okey, kita tengok dulu putaran. Okey, putaran ni saya cakap tadi dia mesti ada sudut. Sudut biasanya 90, 180. 45 pun pernah lah tapi jarang. Okey. Okey, dan pusat. Pusat pun dia sama macam pembesaran lah. Dia ada pusat dia. Okey, contoh macam ni Okey, kita tengok soalan ni. Okey, putaran 180 pada pusat 21. Macam mana? 180 maksudnya dia garis lurus. Okey. Tengok. Garis lurus maksudnya putaran 180. A ni ialah objek, nak cari image dia. Okey, 180 maksudnya dia garis lurus. Awak ambil pembaris, awak gariskan je. Pusat dia 21 tau. Okey, pusat 21 tu tanda dulu. 21 ni yang ada 2 bulat kan awak nampak tadi? A objek. Okey, tanda dulu pusat 21, nak dapatkan image sekarang ni. Okey, buat garis lurus sampai kena dekat pusat, luruskan lagi. Okey, luruskan sampai bawah. Sebab dia kata 180. 180 ialah garis lurus. Panjang-panjang pun tak apa. Tetapi awak tengok, A ke pusat ni 2. So dia pun 2 pergerakan dia. So dia punya image ialah 3 negatif 1. Paling senang 180 sebab dia garis lurus. Nanti kita tengok yang lain. Okay, kejap saya tengok yang sudut lain. Okay, saya tengok yang ni pula. Okay, kita tengok satu lagi. Okay, pusat dia 2, 3. Mana 2, 3? Yang bulat yang bulat tak ada nama ni. Inilah pusat. First, dia dah bagi objek. Kemudian dia bagi pusat. Tanda dulu. Okay, awak gariskan dia ke atas lah. Sebab pusat dia ke atas, garis ke atas. Pusat ni, bahasa Inggeris panggil center lah. Okay, satu kotak dia pun satu kotak. So image dia ialah bacakan kat situ. 1, 4. Ni kalau titik tau. Okay, belum lagi rajah. Okay, saya tunjuk satu-satu. Saya rasa boleh habislah ni. Okay, saya ambil je yang penting-penting ni yang saya rasa awak sebab awak dah belajar. Cuma saya ingatkan balik, nanti awak buat buka buku balik lah. Kan? Okay, sama juga ni semua 180. Dia tak ada bagi yang ni ke? Oh, ni untuk kesimpulan 180 ini ada orang guna ni saya tak guna. Okey, ini kalau seputaran Okey, macam mana kalau putaran 90 darjah? Ini yang selalu tahun lepas yang ni keluarlah dia nak putaran 90 darjah. Okey, putaran 90 darjah. Putaran tadi selain dari darjah dengan pusat, kalau 90 dia ada arah. Ingat balik tak? Arah dia apa cikgu? Ada ikut jam ke? Ikut arah jam ke? Ikut lawan arah jam. 180 kenapa tak ada? Siapa tahu kenapa 180 tak ada tulis tadi arah jam dia? Ada siapa boleh jawab? Asyik saya je cakap ni?
Ramai ni dah 7, berapa orang ni? 15. Ada siapa boleh jawab? Kenapa 180 tadi tak ada arah? Perasan tak? Tapi 90 ni ada arah jam ataupun nanti boleh juga lawan arah jam. Ya, Fatihah cakap sebab garis lurus. Garis lurus awak pergi, awak tahu tak arah jam? Arah jam maksudnya ke kanan. Kalau lawan arah jam, ke kiri. Tengok jam awak bergerak. Ke kanan tu ikut arah jam, ke kiri ikut lawan jam. Tapi 180 awak gerak mana-mana pun dia tetap jumpa. Tak percaya awak buat. Sebab 180 tu dia ialah garis lurus. You gerak kanan, awak gerak kiri, dia tetap jumpa. 90 ni suku, kuarter. Dia kena ada arah. Okay, kita tengok macam mana dia buat. Okey, pusat dua-dua ni awak tanda. Tanda bulat dulu. Okey, kemudian tengok 90 darjah 90 darjah maksudnya dia ialah bersudut tegak 90 darjah. Dalam jam dia 12 sampai 3 lah ataupun 12 sampai 9 Okey, kita tengok macam mana. Bina 4 garisan membentuk, ini ikutlah. Ada orang dia suka buat macam ni. Awak tengoklah mana awak boleh terima. Dia suruh bina 4 garisan membentuk simbol tambah. Ini awak tengoklah kalau awak boleh terima. Saya tak guna ni sangatlah. Dia orang guna ni lah. Ada yang guna teknik ni. Mac ni banyak cara Okay, dia guna macam ni. Dia buat tambah dekat pusat. Boleh? Okay, kita tengok. Kemudian disambungkan setiap kaki simbol menjadi huruf L atau simbol Nazi lah. Apa maksud simbol Nazi awak tengok Setiap hujung L merupakan titik imej yang mungkin. Tengok, dia sambungkan ke objek tadi, A tadi. Okay. Kemudian dibawa. Simbol Nazi tahu? Saya pun baru tahu tahun lepas. Nampak dia gerak macam mana? Nampak dia semua gerak macam ni. So dia gerak, semua 90 kalau perasan. Pilih titik yang terdekat mengikut arah putaran. Arah putaran ialah ke kanan, betul? So mana yang paling dekat? Ini ikut arah jam. Inilah jawapan dia. Ada orang suka guna yang ini. Saya suka guna pembaris, bucu pembaris. Nanti saya buat video untuk pembaris pula. Okay, sebab saya ni kita awak dah belajar ni dulu. Patut cikgu awak dah ajar macam-macam cara dah ni. Kalau lawan arah jam yang coklat ni ke kiri. So kalau lawan arah jam, dia kata putaran 90 ikut lawan arah jam pada pusat ni dua-dua. Jawapan awak ialah yang ini, yang coklat ni. Tetapi sebab dia arah jam, jawapan dia ialah ni. Okey, baca koordinat dia 4, 1. Agak-agak dah boleh ingat balik kat nanti tingkatan 2, 3 dia. Dah boleh ingat? Harap-harap awak ingatlah Saya pun tak ada lama ni pun dah 9.20. Okey, kita tengok, saya nak tengok contoh putaran juga tapi jenis raja. Sebab saya rasa awak dah boleh buat ni, cuma awak kena ingat balik lah cuba kita tengok yang ini. Contoh yang ada rajah. Saya terus tak ada rehat lah boleh nanti pukul 10 rehat terus. Okey, untuk yang ada rajah, tadi titik je tau rajah dia. 3 titik akan bergerak tapi saya guna lawan arah jam. Kita tengok macam mana lawan arah jam. Tandakan dulu pusat dia Pusat dia 1, 3, tanda dulu supaya awak senang refer. Okey. Bina 4 garisan membentuk macam tadi juga dia buat. Kalau awak nak guna cara ni boleh cuba buat nanti bila awak dah print. Okey, dia 2 kotak jumpa dekat sini. Okey, semua buat 2 kotak. Buat bentuk tambah. Okay, sambungkan setiap kaki tambah huruf L lah jadi huruf L. Sambung ke mana? Ke objek ni. 1 kotak, yang lain semua 1 kotak. Ikut. Okey, dah siap. Pilih titik yang terdekat mengikut arah putaran. Lawan arah jam dia gerak ke kiri. So mana yang dekat ni? Ke kiri. Ini ikut arah jam. Ke kiri. Yang coklat ni. Tadi kita ke kanan ikut arah jam. Lawan ke kiri. So yang paling dekat ialah mana? Ini cari imej bagi last sekali kena cari imej bagi semua bucu lah. Tadi titik tak payah buat lah sekali je. Ini kena buat semua. Buat bentuk L macam tadi. Bucu yang lain. Dia pun sambung. Nampak? Kalau awak nak video ni nanti saya bagi. Okay.
Dan semua buat bentuk L. Okey, last sekali. Dia bergerak. Maksudnya tiga-tiga awak kena buat bentuk L. Kalau ada pelajar, dia dah nampak dah satu point ni dia dah tahu kat mana, Raja tu dia pergi gerakkan. Kalau bersemuka, saya biasanya saya akan potong segitiga dan saya guna jangka lukis kan. Saya gerakkan dia. So Raja tu nampaklah bergerak. Yang ni PowerPoint. Maksudnya dia gerak tu sekali semua tiga-tiga titik. Okay, saya harap yang ni faham lah sebab ni semua ulangan lah. Okay, ada lagi tak yang nak tanya apa-apa sebelum saya nak gabungkan semua? Saya rasa yang putaran memang sampai ni je sebab awak kena buat latihan Kalau awak print tu, awak akan nampak banyak latihan yang awak boleh try buat lah. Jawapan nanti saya bagi, saya boleh send kat awak. Okay, kesimpulan putaran. Okay, kalau nak guna bentuk ni boleh ataupun saya guna bucu pembaris sebab bucu pembaris maksudnya bucu pembaris awak tu kalau perasan dia ialah 90 darjah. Okay, kesimpulan dia. Okay, ini cara lain lah. Dia sentiasa bentukkan simbol tambah dan kemudian simbol nazi bagi mendapatkan sudut tegak 90 darjah. Kemudian awak tengok arah putaran dia. Lawan arah jam ke ikut arah jam. Barulah awak nampak dia punya image dan pastikan image dia sama besar dengan objek. Okay, itu dia punya ni lah. Okay, yang ini saya dah terang. Okay, sebelum saya masuk gabungan. Okay, pembesaran saya dah ajar itu macam mana cari faktor skala yang ada yang saya bagi YouTube. Saya harap tak ada masalah jugalah untuk pembesaran. Nanti PowerPoint ni kalau awak nak nanti saya bagi awak. Okay, untuk pembesaran ni. Okay, ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya masuk gabungan? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Tak ada? Okey Naswa. Okey, saya terus masuk gabungan. Tak ada? Okey, bagus Dah makan belum ni? Baru dengar suara. Okey, saya ada setengah jam untuk gabungan penjemaah. Ni saya tak tengok buku teks lagi ni. Saya terang je dulu ni sebab buku teks ni kalau saya dah terang ni, mungkin buku teks ni awak boleh buat. Saya rasa buku teks ni saya tak risau sangat. Saya boleh buat video. Buku teks ni kalau saya bagi masa awak buat, nanti saya bagi video macam semalam kan. Yang ini yang penting sebab nampak sikit PowerPoint. Okey, untuk gabungan. Okey, gabungan. Ni yang paling penting. Ada satu lagi saya tak ajar awak. Tapi saya ajar gabungan 3 ni dulu Okey. Okay, gabungan ni ialah bila dia kata gabungan penjemahan PT bermaksud kita buat penjemahan T dahulu kemudian penjemahan P buat belakang dulu. Okay, sentiasa bermula daripada belakang. Okay, yang kedua, kedudukan selepas penjemahan pertama ditanda sebagai prime, nampak tak tanda dia 1. Kedudukan selepas penjemahan kedua ditanda sebagai 2 prime, nampak? A daripada objek pergi image yang pertama pergi image yang kedua. Nanti awak tengoklah. T kuasa 2, bermaksud T diulang sebanyak 2 kali iaitu T. Okay, kita tengok yang pertama yang senang dulu. Inilah gabungan, biasanya kita gabung 2 je. Mana-mana yang awak dah belajar tadi, dia gabung 2. Berulang balik. Okay, contoh. Okay, pantulan P sama dengan pantulan pada garis Y sama dengan 4, tadi awak dah belajar. T ialah translasi 2, 3. Tadi pun dah belajar. Okey, kita guna titik dulu sebelum kita pergi rajah. Okey, nyatakan koordinat image bagi titik A di bawah penjemahan TP. TP maksudnya buat yang belakang dulu. P. Okey, A dia dah bagi 2, 6 titik tadi Awak tengok TP maksudnya buat P dulu. P tu apa? Buat P dahulu kemudian T. Buat P yang belakang dulu. Okay. P tu ialah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Nampak tak ni? Saya dah bagi dah. Y sama dengan 4. Okay, pantulkan macam tadi. Okay, so jawapan awak nanti terus buat macam ni nanti. A prime,
A ada satu A dot, ada dua dot. Mesti buat dua-dua macam ni supaya awak tahu koordinat yang pertama dan tahu koordinat yang kedua. Ini ada markah Okey, buat pantulan dulu. Macam tadi. So ke bawah lah sebanyak dua. Sebab garis dia macam tegak macam tu, melintang macam tu, awak pun pergi ke bawah. Maksudnya yang Y sama dengan 4 ni cermin ataupun paksi. Awak lipat dia ke bawah lah. Dia jatuh ke bawah. So ini A prime dia yang pertama. Ini yang A pertama image. So baca koordinat dia 2, 2. Satu markah. Okay, kemudian baru buat T. Tadi kan T, P dah buat. Awak dah letak koordinat. Okay, T ni dari last yang awak buat tadi, gerak translasinya ialah 2, 3. Nampak tadi saya ajar awak? 2 positif ke kanan dan yang 3 ialah positif ke atas. Translasi tadi. Gerak ke atas 3 kali. So jawapan dia yang terakhir tu ialah baca 4, 5. Nampak tak pergerakan dia? So first buat macam saya ajar ni. P dulu baru T, kemudian buat kurungan macam ni. Sebab apa tau? Dia ada markah kat sini dan rajah yang awak kat rajah tu bergerak pun kadang-kadang boleh dapat markah. So better buat kat rajah tu awak tunjuk pergerakan, titik lah, bergerak je tak guna, titik tu kena tunjuk point tu. Dan awak terus tulis dalam kurungan. Okay, kita tengok yang seterusnya. Ada contoh lain tak? Ni pun sama, pantulan pada paksi X. Paksi X yang ni, translasi juga. PT maksudnya T buat dulu. Okay, salin dulu koordinat asal ni. B ialah 1, 1, buat arrow. T buat dulu baru P. Okay, arrow dia T dulu baru P ni buat dulu. Buat awal-awal. Dapat soalan terus buat. Okay, translasi dulu. Sebab T ialah translasi. Tadi lain. Bukan setiap soalan sama. Translasi maksudnya negatif ni bergerak ke kiri ke kanan. Siapa dia tadi? Siapa ada dalam tadi? Ada Ham. PT nak gerak mana dulu? Mana ada Ham? Ada? Tak dengar suara ni. Ada pergi mana? Kiri. Tak nak buka mic dah tu. Okay, Nisa pun dah jawab. Okay, gerak ke kiri sebab dia negatif. Okay. Negatif 3, gerak 3. Negatif 4 ni gerak ke bawah. Sebab yang bawah ni hanya untuk gerak atas ke bawah. Okay, so dapat je koordinat B prime masuk kat sini terus. Okay, bacaan dia X dulu baru Y untuk koordinat. Kemudian jangan buat apa-apa sebab nak gerak lagi ni. Untuk pantulan. Pantulan pada paksi X. Kat mana paksi X? Ni paksi X Ini sepanjang paksi ni ialah paksi X. So awak kira dia bergerak sebanyak 3, ke atas pun 3. So baca yang last sekali koordinat dia. Negatif 2, 3. Okay, yang ini kalau dia jenis pantulan dengan translasi. Okay. Okay, kita teruskan. Saya laju sikit ya. Saya tak boleh ambil banyak-banyak. Saya ambil yang contoh yang ni lah. Okay, kalau dia ada objek. Kejap ya. Okay, ni apa ni? Ulang kaji. Okay. Okay, bagaimana pula kalau dia gabung? Okay, tadi senang sebab translasi dengan pantulan. Kalau ada putaran, sama juga, cuma pastikan awak tahulah putaran ni 180 pada pusat translasi. Okay, buat T dulu. Okay, buat macam saya buat ni, arrow-arrow ni buat dulu sebab awak tahu, awak buat T dulu. Okay, sekarang ni T dulu ialah translasi. Gerakkan ke kanan sebanyak 5 step dan ke atas sebanyak 6 step. Okay, stop, ambil jawapan koordinat dulu, masuk dekat yang kita sediakan ni.
Kemudian baru kita buat putaran macam yang mula-mula kita belajar tadi. Putaran 180 tapi sudut pusat dia 10, tanda dulu pusat. Okey, tanda dulu. Okey, ni kita nak pusat kat sini. Buat apa? Buat garisan 2 kotak. Ke bawah pun 2 kotak. Sebenarnya 180 memang senang sebab tu jarang keluar. Okey, so tandakan, baca koordinat, X dulu. Disebabkan dia tanda pada paksi Y, jawapan yang ada ialah Y je. X ialah automatik kosong. Okey, ini kalau jenis putaran lah. Okey, saya nak masuk terus yang ini. Okey, saya terus masuklah bila dah melibatkan pembesaran. Saya rasa better saya masuk. Okey, ini yang terakhir lah untuk gabungan ni. Bahagian ketiga, uraian, penjemaan dan luas. Okey, ini dah melibatkan pembesaran. Kalau awak nak tahu ni lah contoh-contoh soalan SPM tahun lepas. Dia bagi macam ni je. Bila dia bagi macam ni, awak tengok kena kenal pasti semua raja-raja ni. Okey, tak apa, saya buat sekali arung sebab nanti awak boleh buka buku balik sebab yang tadi first tu saya banyak ulang tingkatan 2, 3 tu. Kalau ikutkan saya boleh pergi direct sini. Okey, yang ini pula, inilah contoh-contoh soalan yang pernah keluar lah. Awak punya tahun ni saya tak jamin tapi saya ajar semua Okey, D, E, F, G. Ini pelajar dia malas nak baca. Awak baca dulu. D, E, F, G. Okey, H, J, L, Q. Tengok ada 3 Dilukis pada satu satah. Attach. A, B, C, Q. Tengok dulu mana A, B. A, B, C, Q. Yang besar ni ialah image. Nampak dia dah cakap awal-awal dah. Yang besar ni image bagi D, E. So yang D, E, F, G ni objek yang ni objek. Yang bawah ni. Di bawah gabungan penjemaan MN. Tadi dah cakap dah bila MN, N buat dulu. Nampak dia dah awal-awal tulis dah. Awak tulislah awal-awal kat sini. Ni objek. Yang besar ni, paling besar image. Okay. Okay, ni objek yang warna pink ni Okay, nampak dia bergerak. Kalau ini kita kena pasti dulu. Kalau dia ada 2 pergerakan lah sebab dia kata MN. Okay, awak perasan tak yang pink atas ni sama besar dengan objek tadi. So mesti salah satu ni lah. Kita nak kena pasti dulu. Mesti ada salah satu, pantulan ke, putaran ke, translasi. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, dia membesar pula. So mesti yang kedua M ni ialah pembesaran. Okay. Ini baru kena pasti. Kita nak tengok rajah ni. Okay. Okay, next. Yang pertama. Cara buatlah. Okay, kita tahu dah ini objek. Okay, kita nampak dia bergerak. Okay, dan dia songsam. Betul? So, antara 3 ni yang sama saiz. Tapi tak tahu mana satu. Okay, cuba awak sambung semua bucu sepadan. Dia suruh awak sambungkan. Boleh? Kita tengok. Okay. Ada persilangan kan? Dan ada garisan yang asing. Nampak ada satu garisan yang asing. Okey, garisan asing ni, okey kita tengok dia ialah putaran 90 darjah. Okey, kita tengok kejap. So kita dapat kenal N yang belakang ni ialah putaran. Macam mana kita tahu? Sebab awak tengok ada satu garisan yang di luar, ada satu je yang tak bersilang. Kalau putaran dengan, kalau translasi dengan pantulan, semua garisan dia akan berjumpa, bersilang lah. Tapi ada pusat lah. Okey, pusat putaran dia ialah 90 darjah. Okey, macam nak tahu? Nanti awak tengok ya. Okey. Kalau awak nampak ada satu je yang terasing bila awak sambungkan setiap bucu, maksudnya dia ialah putaran 90 darjah. Okey. Okay, bina garis renjang. Belum habis Bina garis renjang bagi pada salah satu garisan yang awak buat tadi. Cari satu garis renjang sebab nak dapatkan mungkin arah dia. Nampak? Awak ambil yang dia ambil GQ. Sebenarnya mana-mana pun boleh ambil. Okay.
Kemudian buat bentuk yang tadi tu, bentuk nazi okay. Sebenarnya awak boleh buat guna jangka lukis buat serenjang tau. Ni pun awak dah lupa tak silap saya, jangan lupa dah lah. Serenjang maksudnya 90 darjah yang boleh buat guna jangka lukis. So awak akan dapat tengah-tengah ni nanti. Okay. So inilah titik yang awak dapat bila buat serenjang. Okay. So pusat dia bila awak dah buat garis serenjang nanti sebenarnya boleh buat 2-3 garisan. Ni nanti saya carilah ada ni Titan 3 punya kalau saya cuba cari kalau ada saya bagi kat awak YouTube ni. So pada pusat ni ialah 2, 4. Pusat ni inilah yang dia punya pergerakan daripada objek ke image. So, saya risau putaran sebenarnya. Putaran Titan 3 ni. Kalau awak tak tahu buat cari pusat ni pun masalah. Okay, so dah dapat lah. Okay, ni kita belajar cara nak tulis dulu. Nak dapatkan ni nanti saya cari YouTube tingkatan 3 punya. Kalau ada saya bagi awak semua. Okay, so first mesti kalau putaran mesti 90 darjah. Sudutnya apa? Pusat mesti ada. Pusat dia ialah 2, 4 yang dia suruh buat garis serenjang tu. Sebenarnya garis lain-lain ni pun boleh yang hijau ni. Boleh buat serenjang. Okay, disebabkan awak nampak image dia gerak ke atas daripada objek pergi ke atas ni dia ialah lawan. Nampak tak? Walaupun dia ke atas tapi dia pergi ke kiri sebenarnya. Ini lawan arah jam. Okay, untuk putaran mesti ada 3 benda. Kecuali sudut 180. Mesti ada sudut. Ayat first mesti putaran. Kalau putaran buat kat belakang ayat dia, tak dapat markah, kosong terus. Berapa darjah pada pusat koordinat dan lawan arah jam ada darjah tulis kat depan. Salah lawan dulu. Lawan, entah awak buat. 6 markah semua ni. Okay, barulah awak ini tips untuk SPM ayat dia ni nanti kendianlah saya tunjuk sebab apa ni semua SPM punya tips lah. Okay, sekarang nak buat M. Tadi awak dah dapat kan image dia ialah putaran. Sekarang ni M ni ialah tadi kita tahu dia membesar. Okay, bila membesar ialah pembesaran mesti ada apa? Okay, pembesaran dia sambungkan sebab dia nak tengok faktor skala. Pusat dia dekat mana? Yang ujung ni lah sebab dia membesar kan. Dah awak dah garis-garis dia tumpu kat 3 bucuk. Garisan dia tumpu kat satu tempat tu je. So pusat dia ialah 3, 5. Okay. Dan satu lagi apa? Faktor skala. Cari mana-mana image, sisinya bahagi dengan sisi objek image bahagi objek. Tengok berapa dapat. Ambil mana-mana lah. So yang image tadi 4 bahagi dengan sisi CQ dia bagi. Okay, CQ berapa tadi? CQ 4 bagi dengan sisi LQ. Ni Q kalau awak tak nampak. Yang besar image ni 4 bagi dengan yang bawah ni objek tadi. Objek yang kedua lah. 4 image bagi 2. So faktor skala dia tulis. Faktor skala ialah K sama dengan 2. So pembesaran mesti ada 3 benda. Pusat, tulis pembesaran pada pusat apa, faktor skala. 3 markah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Sebenarnya ada banyak lagi bawah ni ada banyak. Tapi saya tunjuk 1, 2 lagi ke banyak masa lagi. Saya tunjuk 1 lagi lah kalau awak nak. Okey, kalau kita tengok sekejap. Kalau ada, okey sekejap ya. Ini pun sama juga. Tips. Okey. Okey, ada satu lagi benda. Okey. Sekejap ya. Okey ni.
Okay, kadang-kadang selain dari ni, dia ada soalan anak-anak di bawah tu, dia suruh awak kira luas kawasan berlorek. Nampak tak ada lorek ni? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang ada selalunya. Dia akan kata DEFG mewakili satu kawasan berlorek yang mempunyai kawasan yang mempunyai luas. Maksudnya objek ni luas dia adalah number 16, nampak? Dia bagi lorek ni mesti sebab hitung luas kawasan yang berlorek. Okey, macam mana nak buat? Okey, 16 ni untuk objek tau, luas dia. Okey, ini ialah formula dia. Formula dia ni saya biasa tak hafal pun sebenarnya. Awak ingat je. K kuasa 2 sama dengan luas objek, luas image bahagi luas objek. Tadi faktor skala image bagi objek. Tapi kalau K kuasa 2 sama dengan image bagi objek juga tapi dia luas, guna luas. Tadi sisi. Awak tengok beza dia. Ni dia. Okey, maksudnya nak cari luas image, awak ambil yang luas objek darab K kuasa 2. That's why kena tahu faktor skala. Okay, dalam periksa dia tak bagi rumus ni. Awak kena ingat. Ada cara ingat dia ya. Okay, K dah tahu dah. K tadi kita dapat 2 kan? Yang soalan sebelum ni kan? K dia 2. Yang kita buat tadi sebelum ni 2. Buat 2 kuasa 2. Soalan yang dia suruh cari sekarang ialah luas image. Okay, kita nak cari luas image ni semua. Apa maksud luas image? Yang semua ni. Lorek campur dengan yang kecil tak berlorek ni. Ni luas image ni. Tapi nak berlorek ni yang atas ni je. Okay. So luas image 64 ni keseluruhan ni. Keseluruhan luas image. Tapi soalan nak berlorek. Berlorek kena tolak 16. Kenapa 16? Siapa tahu kenapa kita tolak 16? Ada sesiapa tahu? Tinggal 15 minit je ni. Dah berapa orang ni? Siapa tahu kenapa kita tolak 16? Dia nak kawasan berlorek. Akil, senyap Akil. Okay, kenapa tolak 16? Luas objek dia. Maksud saya. Luas objek dia. Luas objek tadi berapa? 16. Betul. Siapa jawab tadi? Fatihah. Okay. Luas objek dia 16. Okay. Disebabkan luas objek ni sama dengan yang kecil ni kan. QLJH ni 16 juga. So kita nak luas kawasan berlorek. Mestilah kita tolak. So dapatlah lorek tu ialah 48. Okey kelas, sampai sini ada masalah tak? Sebelum saya, sebenarnya banyak kalau awak print saya punya file tadi yang saya bagi, banyak contoh-contoh yang lain. Ni faham bagus Mizi faham. Alhamdulillah. Okey, Ting senyap je Ting. Ting orang pertama masuk tadi. Okey. Ya, cikgu. Tak kerja ni? Tak ada lah. Okay. So, saya nak ulang last kali. Ada 4 tips lah untuk penjemaan. Ni lah 4 tips dia. Pantulan mesti ingat lah ya. Ini pantulan. Ni nak ujung ni saya buat huraian sikit lah. Okay, pantulan kena ingat ya. Ini tips dia. E sama dengan A sepadan lah E sepadan dengan A, F dengan B, okay. G dengan C, H dengan D. Ini untuk pantulan Semua garis lari tapi tidak sama panjang. So dia lah pantulan. Nak kena pastilah kalau bila gabungan tu kita tak tahu dia jenis apa. Kena pasti dia tengok macam ni. Okay, semua garis lari tapi tak sama panjang. Tu ialah pantulan. Okay, paksi pantulan kita garis kat tengah-tengah dia. Kalau nak tahu paksi lah. Okay, pantulan mesti ada paksi. Okay, Y sama dengan kosong. Dia dekat sini lah. Kat sini Okay, itu ialah pantulan. Mesti ada dia pantulkan pada garis apa.
Okay, kalau pasti X lah. Y sama kosong tu kat mana? Kat sini. Tapi kalau sebenarnya kita sebut dia pantulan pada paksi X pun boleh. Dua-dua boleh. Okey, kalau yang jenis translasi, okey, ambil dua-dua objek dengan image. Kalau disuruh huraikan, translasi mesti ada koordinat. Okey, sambungkan dulu yang sepadan, titik bucu-bucu yang sepadan. F dengan B, okay, D dengan C, H dengan A. Semua garis lari sama panjang. So ini ialah translasi. Tak sama panjang, dia pantulan. Translasi, okay. Nampak? Translasi. Koordinat dia, baca E, F, G, H, image. So bawah ni gerak ke atas. Tapi gerak bukan gerak terus. Gerak ke kanan dulu. Syarat dia ke kanan atau ke kiri. So gerak ke kanan sebanyak 3. Kemudian dia gerak ke atas pula. So positif lah dua-dua. So 3, 5. Translasi mesti ada ayat translasi dengan koordinat. Okay. Next. Ni pun putaran juga. Okay, kalau nak kenal pasti putaran macam mana, sambungkan yang sepadan bucu dia. Okay, bucu-bucu dia awak tengok bila sambung gambar dia macam ni. Nampak? So ada bersilang pada satu tempat je. Kalau bersilang pada satu tempat dia, ada satu tempat dia bersilang, itu ialah putaran berapa darjah? 180. Okay, tak ada arah lah. Pusat dia mana? Yang bersilang kat satu tempat tu, dia tumpu kat situ je. So pusat dia ialah pada pusat 40. Putaran 180 dia ada pusat je. Dia tak ada arah jam ke lawan arah jam. Okay, ini pun sama. Tetapi kalau nak kenal pasti, ini tips ya, saya bagi tips dulu. Kalau nak kenal pasti putaran 90 macam mana, sambung dulu bucu-bucu yang sepadan. Ini yang tadi saya kata ada satu kat luar yang tak bersilang. Nampak tak ada satu je tak bersilang. Nampak garis yang asing. So bila awak nampak ada satu je garis asing, yang lain bersilang, dia ialah putaran tapi 90 darjah. Ini tips tak semua orang tahu ni. Dan ikut ke lawan arah jam? Pada pusat apa? Ini nak tahu ni. Okey, pada tengok yang garis yang terasing tadi, buat guna jangka lukis ataupun pembaris, buat 90 darjah serenjang. Serenjang ni maksud, okey, kalau dia 4 kotak, awak bagi 2 lah. 90 darjah nak tegak. So bagi 2 duduk kat mana? Tengah ni. Kenapa saya kata bagi 2? Kalau dia 4 kotak bagi 2 lah. Kalau dia 6, jadi 3-3. So itu ialah, ambil yang kat luar sekali. Jangan ambil yang dalam. Yang luar ni ialah pusat dia. 40. Okay, bila dah buat macam ni, serenjang, ambil yang duduk di luar titiknya. Bukan duduk di dalam darjah. Dalam rajah ni, jangan. Ambil luar. Dia ada 2 je titik pusat dia. Atas ke bawah? Ambil yang di luar rajah. Okay. Okay, ni image. So objek ni nak gerak ke kiri ke kanan? Okay, gerak ke kiri dia lawan arah jam. Ni cara tulis lah. Okay, saya rasa yang untuk hari ni sampai sini, nampak gaya buku teks ni saya tak sempat. Sebenarnya saya nak ulang, saya nak buat ulang kaji untuk buku teks. Tapi macam tak sempat. Ada apa-apa tak yang awak nak tanya sebelum saya tutup lah, dah habis sebenarnya. Okey, kalau ikutkan saya nak buat latihan tadi sebenarnya 5.2. Boleh tak ada masa berapa minit ni? 10 minit. Boleh tak buka buku teks sekejap? Saya tengok sekejap ya. Sekejap. Okay, saya sebenarnya nak tengok sekejap 10 minit. Latihkan diri 5.2C. Kalau awak boleh tengok sekejap sebelum kita nak buat akhirkan ni, tapi saya nak tunjuk ni dululah. 5.2C. Sekejap ya. Okay, sekejap. Saya nak tunjuk kat awak, dia tak keluar pula. Okay. Okay, nampak tak yang saya tunjuk kat awak ni?
Sekejap dia loading. Okey. Ini ialah sepatutnya saya nak ada beberapa minit ni. Okey, sepatutnya 5.2C ni awak dah boleh buat lah. Awak tak payahlah buat dalam apa? Buku latihan. Sebab banyak sangat nanti awak tak terbuat kan. Yang sebelum ni pun tak tahu awak buat tidak. Yang hantar kat saya ada beberapa orang lah. Terima kasih yang pada yang hantar. Memang saya tik nama. Yang ini sebenarnya awak boleh buat dekat buku teks je, tapi janganlah pakai pen. Buat tulisan tu pensel tak berapa jelas, tapi awak boleh guna buat terus lah. Maksudnya kita macam okay. Untuk 5.2C ni skala bagi tahu. Okay, so nanti daripada faktor skala ni, kan saya dah cakap itu, kalau 5/2 ni maksudnya gambar dia punya apa, nak tahu mana satu image, mana satu objek ni soalan ni. Okay, A ke B yang image. Kalau faktor skala ni besar daripada kosong, dia objek tu, image dia akan besar. So kita tengok sini kita dah tahu dah. Faktor skala dia ialah 5/2. Macam ni saya tahu 5 sebab untuk faktor skala, okay, mana saya tahu 5. Okay, ingat tak hari tu saya ada cakap untuk faktor skala ni image, betul? Ni image bahagi dengan objek. Mana satu? Image. Okay, ini B. B ialah image. Ini ialah objek. Okay. Macam ni saya tahu. Okay, tengok ni. 5/2 maksudnya image dia lagi besar. So ini ialah image. Ini objek. Tu. Mana datang 5 ni? Saya kira kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Objek ni ambil 2. Kalau awak kira yang ini, dia punya ini. Kalau awak kira yang kat sini, dia pun ambil sini. Jangan ambil berlainan pula yang tak sepadan. So jawapan awak nanti tulis je. Okay, K ialah 5/2, B ialah image, A ialah objek. Dia nak kena pasti je. Okay, kalau negatif 3, maksudnya gambar dia, image dia besar tetapi dia negatif ni maksudnya songsang sisi. Okay, ini dia dah bagi, senang lah awak buat. Okay, so maksudnya M ke N yang image, saya kata dia besar, ni ialah image. Okay, ini ialah objek. First awak boleh gariskan bucu-bucu yang sepadan. Ni garis dulu, ni garis dulu. Okay, so awak tahu nak kira mana satu, nak 3 ni nak bagi dengan negatif 3 ni maksudnya awak ambil 6. Okay, 6 ni bagi dengan 2. Ni dengan ni. 6 bagi 2. Okay. Okay, inilah 5.2C. Okay, saya nak tunjuk satu-satu supaya awak nanti awak boleh try buat lah. Okay, kalau nombor 2 ni pula tadi dia kena pasti objek dengan image kan. Nombor 2 ni dia suruh cari lukis image. Lukis image maksudnya awak dah ada faktor skala 1/3. Okay, apa yang mengecil? Apa yang kecil? Ya, ni objek lah. Okay, ni objek. Image maksudnya awak kena buat garisan lah pakai pembaris yang saya cakap hari tu. Ikut bucu-bucu tu. Dan gambar dia punya image akan mengecil. Ni awak kena buat ni. Okay. Ini awak kena buat. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Buat garisan, sambung ke bucu. Okay, kalau 1/3 maksudnya image. Okay, macam nak kira cikgu? Kita banyak garisan ni. Okay, 1/3 maksudnya awak nampak tak ni? Okay, objek dia 1/3. Yang ini 2 image dia. Okay, jarak dia ke pusat lah. Kan dah belajar pusat. 2, 3, 4, 5, 6. So 2 bagi 6 dia dapat 1/3.
Itu sebab saya tahu dia duduk sini. Okay. Okey, kelas. Saya punya line dah problem lah. Okey. Nampak tak? Dengar tak saya cakap? Hello? Dengar tak saya cakap? Okey. Saya memang ada backup handset. Sebenarnya saya punya line dari pagi tadi. Saya pukul 6 dia problem. So saya rasa saya stop sampai sini. Nanti untuk latihan buku teks, ni saya try buat video lain lah. Okey, masa pun tinggal lagi 3 minit. Tunggu sekejap, saya nak ambil kehadiran dah ada. Kejap, saya ambil kehadiran. Okey, saya stop sampai situ. Okey, untuk buku teks saya buat video lain nanti. Okey, kejap. Boleh masuk balik. Okey. Okey, sekejap. Okey, boleh. Sekejap ya, saya dari tadi dia problem kat sini. Okey. Muiz, mau nak masuk ke? Muiz mau nak masuk? Sekejap. Mana saya punya ni, kejap. Mana nak hilang ni? Kejap, awak jangan keluar dulu sekejap. Saya nak ambil ni kejap. Mana hilang dah? Okey, ni saya padam dulu. Okey. Sekejap. Saya besarkan balik. Okey. So, untuk hari ni sampai ni je lah. Yang hadir ada 15 orang. Okay, terima kasih yang hadir. Tadi saya cakap apa? Kehadiran saya akan tengok dekat sini je. Sekejap ya, saya kena ada bukti. Semua dah masuk ke dalam ni? Tak muat Sekejap. Okay. Sekejap. Okay, sekejap ya, saya ambil. Okay. Okay, kejap. Okay, nanti saya rasa tinggal 1 minit lagi. Cuma nanti saya minta awak dah boleh lah buat latihan ni, dan kalau boleh print yang saya bagi tadi file tu. Okay, untuk tajuk ni ada satu lah yang saya tak buat lagi, iaitu tersilasi. Itu tajuk baru tahun lepas pun saya tak pernah ajar. So tu last, nanti saya try buat untuk satu masa, buat untuk tajuk yang tersilasi. Tapi sebelum kita tiba untuk minggu depan, sebab saya tengok jadual baru ni, max minggu sekali je. So kalau saya rasa saya free, awak pun tak ada kelas, saya akan cuba masukkan slot yang free lah, macam cikgu-cikgu lain buat. Bila free boleh buat, dia orang kata boleh buat malam, boleh buat siang. Cuma bila saya free, saya try lah, nanti janji saya tak buat pula. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita stop? Awak pun nak makan dulu, lagi setengah jam nak mula kelas lain kan? Ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita berakhir?
Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Okey, so saya rasa sampai sini saja. Latihan apa nak buat semua saya akan beritahu nantilah, saya ulang balik. Sebab tak semua ada hari ni kan. So saya akan bagi yang rekod ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sayang you all sebab sudi datang masuk kelas saya. Terima kasih Okey, cikgu. thank you. Terima Okey, kasih, cikgu. sama-sama. Okey, bye. Okey, thank you semua. Zakwan senyap. Bye.